Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Syahmi Yusnita. Nombor ID 2020855002. Saya Muhammad Ahmad Mizan bin Zulkifli, nombor ID 2020489926. Assalamualaikum, saya pula Muhammad Arif bin Mansur, nombor ID 2020457266. Kami dari kelas J4 EM 1103A dan kami dari kumpulan 3. Kumpulan kami telah diberi tugasan berkaitan tajuk elemen saintifik dalam ibadah puasa. Pengenalan bagi ibadah puasa. Ibadah puasa di bulan Ramadan merupakan tuntutan fardu ain yang wajib ditunaikan oleh setiap individu Muslim yang mukallaf. Ibadah puasa di bulan Ramadan ini telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada seluruh umat Islam sejak bulan Ramadan tahun kedua Hijrah. Pengertian bagi puasa disebut sebagai as-siyam ataupun as-saum dalam bahasa Arab. Dari segi bahasa, puasa bererti menahan diri. Manakala dari segi istilah syarak, puasa ialah menahan diri daripada makan, minum dan perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa bermula daripada terbitnya fajar sehingga terbenamnya matahari. Terdapat beberapa peristiwa besar ketika di bulan Ramadan. Dan peristiwa pertama ialah kemenangan umat Islam dalam Perang Badar tahun kedua Hijrah. Jumlah tentera Islam pada ketika itu hanya 313 orang dan berjaya menentang tentera musuh yang jauh lebih ramai, melebihi 900 orang. Bagi peristiwa besar yang kedua pula, iaitu pembukaan Kota Mekah pada tahun ke-8 Hijrah, kesan daripada pencabulan perjanjian Hudaibiyah yang dimeterai antara Rasulullah SAW dan kaum Quraisy pada tahun ke-6 Hijrah. Dan peristiwa yang ketiga, peristiwa meruntuhkan semua berhala di Kaabah dan sekitarnya Kota Mekah pada tahun ke-7 Hijrah. Dalil bagi kewajipan puasa dan sejarah puasa orang terdahulu ialah Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat ke-183. Okay. Seterusnya saya akan menerangkan definisi puasa. Puasa terbagi kepada dua definisinya. Yang pertama ialah dari segi bahasa. Puasa dari segi bahasa ialah menahan diri. Manakala dari definisi yang kedua ialah iaitu dari segi istilah, iaitu menahan diri daripada makan, minum dan perkara-perkara yang membatalkan puasa bermula dari terbit fajar sehingga terbenam matahari bersertakan niat. Antara contoh-contoh perkara yang membatalkan puasa adalah melakukan maksiat dan makan dan minum pada waktu siang. Seterusnya saya akan menerangkan cara puasa yang berkesan menurut sains perubatan. Yang pertamanya ialah berbuka dengan makanan iaitu buah-buahan dan juga minuman daripada bahan semula jadi. Ini bermaksud kita perlu makan makanan secara fresh, iaitu makanan yang belum dimasak kerana ia lebih mujarab dan membantu untuk sistem penghadaman untuk makanan yang lain. Yang kedua ialah kita disarankan untuk solat maghrib terlebih dahulu. Perkara ini amat penting kerana sekiranya kita berbuka dulu sebelum solat maghrib, takut setelah berbuka terlalu kenyang dan mungkin terlalu lambat untuk melakukan ibadah solat. Dan yang ketiga pula ialah mengambil makanan yang mudah dihadam semasa berbuka. Ini kerana selepas waktu berbuka terdapat banyak ibadah yang hanya ada pada bulan Ramadan seperti solat tarawih. Dan yang seterusnya lah minum air putih atau teh herba. Dan juga yang akhir sekali ialah elakkan pengambilan kopi dan teh. Ini merupakan adalah kesan yang berkesan menurut sains perubatan di atas perbuatan puasa. Sebenarnya terdapat beberapa orang saintis yang telah melakukan kajian terhadap amalan puasa. Saintis yang pertama ialah Dr. Yoshiniro Oshumi, merupakan seorang saintis yang berasal dari Jepun. Berasal daripada kajian yang telah dilakukan oleh beliau.
puasa dapat mengaktifkan proses autofagi. Autofagi adalah satu proses di mana sel di dalam badan kita yang telah mati akan digantikan dengan sel-sel baru. Proses autofagi ni lebih efektif berlaku sekiranya diadakan pada bulan puasa kerana sel-sel dalam badan kurang aktif dalam proses pencernaan. Seterusnya, Profesor Yoshinori Ige telah menyatakan puasa dapat melewatkan proses penuaan dan juga dapat mencegah barah. Dan saintis yang kedua pula ialah Dr. Alan Cott telah melakukan kajian terhadap puasa dan daripada kajian beliau mendapati bahawa puasa dapat meningkatkan kesihatan fizikal dan mental. Ini kerana seseorang yang mengamalkan puasa ini terpaksa menahan diri mereka daripada makan dan minum sepanjang waktu siang. Dan keduanya, Dr. Alan Cott juga mengenal pasti bahawa puasa dapat membantu proses detoksifikasi di mana toksik di dalam badan dapat dibuang dan disingkirkan dengan lebih mudah berbanding hari-hari yang lain. Yang terakhir sekali, kajian beliau juga mendapati bahawa puasa dapat menurunkan tekanan darah dan kadar lemak di dalam badan. Ini terbukti kerana kurangnya seseorang individu mengambil makanan ketika bulan puasa. Okey, giliran saya pula. Saya akan menceritakan kelebihan-kelebihan berpuasa dari sudut perubatan. Berpuasa dari sudut perubatan mempunyai banyak kelebihannya. Pertama sekali, mengurangkan tekanan darah. Kerana apabila kita berpuasa, kita kurang mengambil makanan dan dapat mengurangkan tekanan darah. Yang kedua pula ialah memperbaiki komposisi dan kecergasan badan. Hal ini kerana kita dapat mengurangkan kerja-kerja perut kita untuk mengadam makanan yang telah kita makan. Yang ketiga pula ialah menambah baik kesihatan kardiovaskular. Dan akhir sekali, mengurangkan tahap gula dalam darah yang kita ambil daripada makanan-makanan yang kita makan seharian. Okey, seterusnya pula, kaifiat berpuasa pada bulan Ramadan. Pertama sekali, pintu syurga dibuka dan ditutupnya pintu neraka. Hadis Nabi Rasulullah SAW, apabila telah tiba Ramadan, dibuka pintu-pintu syurga dan ditutup semua pintu neraka dan diikat semua syaitan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang kedua pula, diampuni segala dosanya yang lalu. Hadis Rasulullah SAW bersabda, siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan, nescaya akan diampunkan segala dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat An-Nasa'i. Yang ketiga pula, pahala berlipat ganda. Segala amal kebajikan anak Adam itu dilipat gandakan pahalanya kepada 10 hinggalah ke 700 kali ganda. Allah berfirman, kecuali puasa, sesungguhnya puasa itu adalah untukku dan aku memberikan balasan kepadanya kerana dia telah meninggalkan syahwat dan makan minumnya kerana aku. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat pula, dapat dijauhkan dari api neraka. Barang siapa yang berpuasa sehari pada jalan Allah, nescaya Allah akan menjauhkan mukanya daripada api neraka sejauh perjalanan 70 tahun. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang seterusnya pula ialah puasa menjadi perisai kita dari siasaan. Hadis Rasulullah SAW bersabda, puasa itu perisai yang dipergunakan seseorang hamba untuk membentengi dirinya dari siasaan neraka. Hadis riwayat Imam Ahmad. Yang seterusnya, beroleh dua kegembiraan. Dan bagi orang berpuasa, dua kegembiraan itu ialah apabila berbuka, dia bergembira dengan waktu berbukanya, dan apabila bertemu Tuhannya, dia gembira dengan puasanya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang ketujuh pula ialah di bulan Ramadan ini doa sangat mustajab. Tiga doa yang sangat mustajab ialah doa orang yang puasa, doa orang yang dizalimi dan orang yang musafir. Hadis riwayat Al-Bukhari, Ahmad dan Tirmizi.
Dan yang terakhir sekali ialah kaifiatnya ialah kita dapat masuk ke dalam syurga. Kerana di dalam syurga terdapat satu pintu yang disebut Ar-Rayyan. Pada hari kiamat orang yang berpuasa masuk daripadanya dan tidak seorang pun lain. Hadis riwayat. Okey, yang terakhir pula kesimpulannya ialah kita sebagai umat Islam wajiblah melaksanakan amalan berpuasa ini. Kerana amalan berpuasa merupakan rukun Islam yang ketiga yang kita lakukan pada setiap tahun. Amalan berpuasa ini memberi banyak kebaikan kepada kita. Antaranya dapat menjaga kesihatan kita daripada segi rohani dan jasmani. Dapat menambahkan pahala kita dan berlipatkan dengan pahala kita. Dan kita dapat beroleh syurga dan pintu neraka ditutup seketat-ketatnya. Dan supaya kita dapat redha daripada Allah dan dapat bersama-sama masuk ke syurganya. Jadi sekian daripada kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.